Assalamualaikum, salam Malaysia Madani Kanta 7.44 pagi. Kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen Esensi. Pesawat kargo 9MWCE yang membawa bantuan kemanusiaan awal peringkat pertama sumbangan ke Palestin menerusi Ops Ihsan telah selamat mendarat di lapangan terbang tentera El Arish, Mesir. Sekiranya tiada apa halangan, semua barangan bantuan dari Malaysia itu akan sampai kepada rakyat Palestin di Gaza dengan segera. Bantuan berupa 20 tan barangan perubatan, barangan bayi dan makanan itu akan dibawa masuk ke Gaza melalui lintasan sepadan Rafah. Dalam pada itu, Malaysia akan terus main peranan serta menggunakan pengaruhnya bagi mencari penyelesaian terbaik kemelut di Gaza. Menteri Luar akan terus bawa suara Malaysia ke negara lain melalui lawatan kerjanya. Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir akan ke India dan seterusnya ke Qatar sebelum beberapa negara lain dalam usaha menghentikan kekejaman rejim Zionis. Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida yang kini dalam lawatan kerja 2 hari dijadual mengadakan mesyuarat dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini. Kedua-dua pemimpin dijangka menilai kemajuan hubungan dua hala Jepun-Malaysia. Kedua-dua pemimpin juga akan menyaksikan pertukaran memorandum kerjasama dalam bidang informasi dan komunikasi antara Kementerian Komunikasi dan Digital Malaysia dengan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Komunikasi Jepun. Kira-kira 67 daerah seluruh negara dikenal pasti kawasan sering dilanda banjir. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, 7 jabatan Bailey jambatan tambahan akan dipasang di beberapa kawasan dikenal pasti berisiko banjir besar susulan musim monsun timur laut yang dijangka melanda negara November. Penyediaan jabatan itu antara kesiapsiagaan bagi menghadapi bencana banjir selain penyediaan pusat pemindahan kekal. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pertelingkahan dalam kalangan masyarakat sejak akhir-akhir ini dikuatiri bakal menimbulkan permasalahan serta menjurus kepada pertelingkahan fizikal. Justru, semua pihak khususnya pemimpin politik dan kaum diseru supaya tidak menimbulkan ketegangan atau provokasi dalam masyarakat berbilang kaum dan agama di negara ini. Menteri KKD Fahmi Fadzil dalam satu kenyataan berkata, satu perbincangan akan diadakan dengan agensi dan kementerian berkaitan berhubung aspek kawal selia di TikTok Shop. Ia susulan aduan awam yang bimbang jika kerajaan mengambil langkah sama seperti Indonesia yang mengharamkan transaksi e-dagang di platform tersebut. KKD telah mendapat maklumat asas mengenai demografi dan barangan yang dijual menerusi platform itu selepas Timbalan Menteri KKD mengadakan pertemuan dengan TikTok Khamis lepas. Pemantauan dan pemeriksaan harga ayam setiap hari di seluruh negara. Menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, ia dilaksana lebih 2,000 anggota penguatkuasa selain dibantu lebih 900 pegawai pemantau harga KPDN di hampir 1,500 premis perniagaan. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama beri jaminan akan sentiasa bekerjasama dengan Jabatan Imigresen berhubung isu perkahwinan rakyat tempatan dengan warga asing. Setiap perkahwinan perlu mendapatkan perintah pendaftaran di mana-mana mahkamah syariah. Untuk sah daripada sudut undang-undang, perkahwinan perlu difailkan di mahkamah syariah bagi mendapatkan perintah pendaftaran pernikahan. Seorang lelaki berusia 28 tahun ditahan selepas disyaki membuat hantaran berbaur ugutan jenayah terhadap Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq. Pemilik akaun di aplikasi Zitu ditahan di Setapak, Kuala Lumpur kemarin. Permohonan reman mengikut Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah ke atas lelaki itu dibenarkan 3 hari. Setakat ini 4 laporan polis diterima berhubung isu sama. Kes disiasat mengikut Seksyen 507 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
PDRM mengesahkan kejadian buli di salah sebuah sekolah berasrama penuh di Kuala Kangsar, Perak seperti yang tular di sosial media. Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar, Asisten Komisioner Omar Bakhtiar Yaakob berkata, hantaran yang tular tersebut dikesan semalam dan memaklumkan kes masih di dalam siasatan pihak berkuasa. Dalam kejadian bangsa, pelajar tingkatan 4 tidak mengalami sebarang kecederaan parah. Polis Keningau berjaya menyelamatkan 3 wanita termasuk kanak-kanak 12 tahun yang disyaki menjadi mangsa pemerdagangan manusia dan eksploitasi seks. Ia susulan penahanan 3 lelaki dalam 2 serbuan berasingan. Aktiviti itu dikesan oleh pasukan serbuan yang menjalankan op pintas. Semua suspek direman 5 hingga 7 hari mengikut Seksyen 12 Palang 14 Akta Anti Pemerdagangan Manusia 2007. Susulan kes godam papan menu digital sebuah restoran makanan segera di Kuala Langat, 2 suspek lelaki yang ditahan dipercayai turut terlibat dengan aktiviti sama di sebuah lagi premis di kawasan berkenaan. Siasatan awal mendapati modus operandi kedua-dua kejadian adalah sama. Kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 504 Kanun Keseksaan dan Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 1955. Telefon bimbit kedua-dua suspek turut dirampas. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah malam tadi berkenan berangkat ke Majlis Makan Malam Amal Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM. Ia bersempena ulang tahun BSMM ke-75. Al-Sultan Abdullah turut melancarkan koleksi stem peringatan 75 tahun BSMM. Kemenangan Gabungan Parti Sarawak GPS pada pilihan raya kecil Jun Jepak membuktikan keyakinan rakyat Bumi Kenyalang terhadap kebijaksanaan serta kepimpinan Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg dalam rencana dasar dan pembangunan negeri itu. Timbalan Premier Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata, kemenangan dengan majoriti besar menerusi calon muka baru Iskandar Turki menunjukkan GPS mampu diberi mandat bagi merancangkan pembangunan di Jepak. Suruhanjaya Sekuriti akan tubuh tabung kebajikan pasaran modal bagi membantu pelajar B40 meneruskan pendidikan ke peringkat pengajian tinggi. Jelas pengerusinya, tabung yang bertujuan melahirkan tenaga kerja pasaran modal akan datang itu dijangka dilancarkan akhir tahun ini oleh Perdana Menteri. Persatuan Perbankan Pelaburan Malaysia dan Syarikat Senaraian Awam digesa turut menyumbang kepada tabung berkenaan. Aduan berkaitan pembakaran terbuka di Kelantan mencatatkan peningkatan hampir 80%. 105 kes dilaporkan sejak Januari hingga Oktober lepas berbanding 75 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Menurut Pengarah Jabatan Alam Sekitar Kelantan, Kota Baru mencatatkan aduan tertinggi iaitu 55 kes, diikuti Bacok 14 dan Pasir Mas 13 kes. Kebanyakan aduan diterima daripada kawasan yang mudah terbakar dan berdekatan dengan penempatan penduduk. Peruntukan RM3.4 juta disalurkan kepada Majlis Perbandaran Teluk Intan sebagai persediaan menghadapi musim monsun Timur Laut November ini. Ia adalah sebahagian daripada jumlah keseluruhan RM30 juta yang disalurkan kepada 155 pihak berkuasa tempatan seluruh negara. Peruntukan bagi kerja-kerja penyelenggaraan, longkang dan sistem peparitan untuk mengelakkan kejadian banjir kilat di kawasan perumahan. Nama-nama ahli parlimen yang didapati ponteng sidang parlimen mungkin akan dipapar di laman web Dewan Rakyat. Jelas yang di-Pertua Dewan Rakyat, Tan Sri Johari, ia antara penambahbaikan yang akan dilaksana bagi meningkatkan kehadiran ahli parlimen dalam sidang Dewan Rakyat. Cadangan itu akan dibincang bersama Jawatankuasa Parlimen. Tan Sri Johari yang juga ahli Majlis Pengakap Negara berkata, Persekutuan Pengakap Malaysia sasar 500,000 keahlian pada tahun 2025 menerusi program latihan khidmat negara PLKN. Pelaksanaan semula PLKN melalui silibus Kementerian Pendidikan yang mengandungi silibus kurikulum seperti pengakap itu selaras dengan matlamat penubuhannya. Keahlian pengakap bermula dari peringkat sekolah dapat didedahkan dalam program PLKN yang akan bermula tahun depan.
Meningkatkan akses serta ekuiti pembelajaran dengan mengambil kira kemampuan dan potensi pelajar antara inisiatif KPM bagi memastikan pembangunan kurikulum vocational yang dinamik. Menurut Timbalan Pengarah Kanan Kluster Kurikulum dan Program TVET, bahagian pendidikan dan latihan teknikal vocational, kesediaan itu bagi memenuhi keperluan industri seiring perkembangan teknologi semasa. Bidang TVET beri peluang kepada pelajar untuk kembangkan kemahiran yang memenuhi keperluan industri. Pendidikan kesihatan perlu bermula sejak kanak-kanak sehingga remaja. Mereka memerlukan pendedahan yang lebih mengenai kepentingan kesihatan agar dapat memupuk cara kehidupan seimbang setiap hari. Program Kembara Sihat Sejahtera Happily bersama Didi and Friends 2023 merupakan antara program promosi kesihatan yang dianjurkan. Bersama dengan ikon kanak-kanak itu membantu KKM memberi pengetahuan berkaitan kesihatan dalam kalangan kanak-kanak. Usaha mendiplomasikan rakyat terus diperkukuh bagi memastikan rakyat memahami peranan serta kepentingan Wisma Putra. Jelas Menteri Luar, langkah itu dapat memberi kefahaman berkaitan dasar-dasar luar negara. Malaysia juga akan terus memperkenalkan dasar luarnya yang dilakukan secara diplomasi bagi memastikan peranan serta kepentingan negara terus diiktiraf. Hanya 40% rakyat di negara ini mempunyai perlindungan takaful dan insurans. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata kira-kira hampir 60% penduduk tidak mempunyai perlindungan takaful dan insurans yang secukupnya untuk digunakan ketika berlaku kecemasan. Justru usaha memberikan penjelasan perlu terus dibuat di pelbagai peringkat supaya taraf penembusan takaful dan insurans meningkat pada masa akan datang. Bank Negara Malaysia dijangka terus mengekalkan kadar dasar semalaman pada 3.0% menjelang 2024. Yang berikutan kadar semasa dilihat menyokong pertumbuhan ekonomi yang mampan di negara ini. MIDF Research berpendapat persekitaran luaran akan terus mencabar pada tahun depan dalam keadaan ketegangan geopolitik, paras harga yang tinggi dan risiko kelembapan ekonomi global. FBM KLCI dijangka bergerak dalam aliran meningkat minggu depan. Ia seiring dengan peningkatan pasaran serantau susulan kenaikan kadar faedah Amerika Syarikat yang dihentikan seketika dan laporan pendapatan korporat yang kukuh. Langkah Rizab Persekutuan memberhentikan seketika kenaikan kadar faedahnya dijangkakan memberi sedikit kelegaan kepada saham di Bursa Malaysia dan prestasi ringgit. Firefly mengumumkan penerbangan sulungnya dari hub operasi pesawat jet di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang ke lapangan terbang antarabangsa Don Muang di Bangkok. Pengembangan strategik itu menandakan komitmen Firefly untuk mengukuhkan jejaknya di seluruh rantau ASEAN. Laluan baru itu akan beroperasi 5 kali seminggu menggunakan pesawat Boeing 737-800 milik syarikat berkenaan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengkritik hebat Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah EU atas sikap berat sebelah terhadap isu Palestin-Israel. Jelasnya sebarang usaha untuk menghapuskan Gaza dari bumi Palestin akan ditentang habis-habisan. Barat dan EU ujarnya perlu melihat situasi di Gaza secara objektif dan meletakkan orang awam, wanita dan kanak-kanak khasnya secara berasingan daripada perjuangan Hamas. Beliau baru-baru ini mengiktiraf Hamas sebagai pejuang pembebasan berbanding negara pro-Israel yang melabelkannya sebagai pengganas. Dalam pada itu, Turki memutuskan untuk memanggil pulang dutanya di Tel Aviv. Ia susulan ketegangan negara haram Israel menghentikan keengganan negara haram Israel menghentikan serangan ke Gaza. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar Turki memberitahu ia sebagai langkah tekanan kepada Tel Aviv agar tidak melakukan hukuman kolektif serta membenarkan penyaluran bantuan disegerakan. Semalam, Israel membedil pintu masuk sebuah hospital dan terkena ambulans. Menurut angka rasmi, sekurang-kurangnya 9,488 penduduk Palestin, termasuk 3,900 kanak-kanak terbunuh akibat bedilan bom. Saudara, Kanta 744 pagi berakhir di sini. Dari sungai hingga ke segara Palestin.
pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.